Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wa sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa dhawil huquqi alaina ajma'in wa khususan ila hadrati Syekh Abu Abdullah Husin bin Muhammad Nasir bin Muhammad Taib Al-Mas'udi Al-Banjari bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Bismillah. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadiratillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya kita masih lagi diizin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk selalu berada di tempat yang mulia, iaitu berada di dalam rumah Allah. Apa yang belum berniat iktikaf boleh berniat iktikaf. Berada di dalam majlis ilmu. Kerana kehadiran kita ini adalah dengan ketentuan Allah. Maka dengan izin Allah lah, Allah yang tentukan atas kita berada di tempat yang mulia dan tempat yang baik seperti ini. Maka kalau di dunia lagi Allah letakkan kita di tempat yang mulia dan tempat yang baik, taman-taman syurga, maka harap nanti di hari akhirat Allah juga akan meletakkan kita di dalam tempat yang baik, iaitulah syurga Allah, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi masjid dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tok-tok siap yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang mungkin hadir pada malam ini, mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini. Sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya, yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, kita sambung lagi kitab kita ni, Usul Tauhid. Wa ala alihi kan. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Bermula rahmat Allah dan salamnya atas pesuruhnya, penghulu yang dipilih akan dia daripada makhluk, iaitu penghulu kita Nabi Muhammad, penghulu yang diikut orang akan dia dengan pekerjaan agamanya, dan atas segala keluarganya dan segala sahabatnya. Mereka itu ahli yang membenarkan titah penghulunya dan menyempurna mereka itu akan dia. Baik. Sekali lagi bahagian mukadimah, tak habis lagi kita mukadimah.
Lama dah masa kuliah, mukadimah lagi. Baik. Apa nama ni? Jadi kita sambung ni, wa ala alihi. Wa tu maknanya dan. Ala tu maknanya atas. Dan ke atas. Dan ke atas ni sambung ke mana dan ni? Dan ni maknanya sambung ke wassalatu wassalam. Wassalatu wassalam tu maksudnya bermula rahmat Allah dan salam Allah. Tu maknanya selawat dan juga salam dihantarkan atau ditujukan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan wa tu dan ala atas alihi. Ali tu maknanya keluarga, hi tu nya, dan juga ke atas ahli keluarganya. Nya siapa? Nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tingkatan dia begitu. Paling mulia sekali atas muka bumi ni tak lain tak bukanlah junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya Rasul Ulul Azmi, kemudian rasul-rasul yang lain. Kemudian sambung ke semua nabi-nabi. Lepas habis dah bagian nabi, bagian rasul, paling mulia sekali iaitulah Ahlul Bait, yakni ahli keluarga Nabi. Bukan ahli keluarga diraja dak, ahli keluarga Nabi. Tu paling mulia. Dan ahli keluarga Nabi ni sampailah ada lagi. Ahlul yang dikatakan Ahlul Bait tu sampai sekarang ada. Nak kenal dia, kebiasaannya mereka ni namanya Said kat depan. Lepas tu kalau orang yang tak ada salah silah dengan Rasulullah, tak sampai nasab, jangan buh nama Said. Sebab Said tu nama untuk ni lah. Dia memanglah taklah jadi haram kalau buh nama Said. Tapi Said tu dikhususkan untuk ahli keluarga Nabi. Dan juga kalau perempuannya panggil Syarifah. Ataupun kalau kita biasa dengar Habib. Tapi Habib ni tak semua. Habib ni bagi golongan Said yang alim. Dia Said keturunan Nabi. Lepas tu dia mengaji agama, belajar sampai boleh jadi ulama, boleh jadi tok guru, maka dia dapat gelaran Habib. Macam kita yang bukan daripada salah silah keturunan Rasulullah ni, alim-alim paling tinggi kita boleh dapat nama lah, bahagian gelaran lah, Syekh lah, Syekh. Habib tak boleh. Habib ni untuk ulama-ulama yang datang daripada keturunan Nabi. Baru dah diberi gelaran padanya Habib. Bukan Habib Jewel tu. Ni kata, Habib Jewel sekali Ustaz. Tak, tu tak ada kena-mengena. Habib ni makna Habib ialah kasih. Kekasih. Itu makna Habib. Ya Maulana ya Habib, ya Maulana ya Habibullah. Wahai penghulu kami, wahai kekasih Allah, Habibullah. Kerana Nabi dia mendapat gelaran Habibullah waktu Nabi naik ke langit Isra wal Mi'raj. Sampai dekat langit sana tu Nabi bertemu dengan Allah. Macam mana bertemu Allah alam, tapi jangan kita faham Nabi bertemu Allah maknanya Allah di langit. Tak. Di sunnah wal jamaah berpegang Allah wujud bila makan. Allah ada tanpa tempat. Jadi cuma kita pegang saja bahawa Nabi bertemu dengan Allah. Macam mana keadaan? Wallahu alam. Kemudian Allah tanya ke Nabi, minta apa kamu nak minta? Ni kabel besar ni. Allah terus. Allah tanya minta apa nak minta. Nabi boleh minta apa saja. Nabi boleh minta kalau dia nak kaya seorang boleh. Tapi ada Nabi minta tu. Nabi tak minta tu. Kalau kita naik, ya mungkin. Tapi Nabi tak minta tu. Nabi tak minta apa? Nabi cuma cerita je. Nabi ceritalah baca dalam kitab Kifayatul Muhtaj. Kalau tak percayalah, buka kitab Kifayatul Muhtaj. Cerita tentang Isra wal Mi'raj. Karangan Syekh Daud. Dalam kitab tu cerita Nabi tak minta. Nabi cuma cerita je. Nabi-nabi lain dapat apa? Nabi ceritalah Nabi Ibrahim dapat apa, Nabi Musa dapat apa. Nabi Musa dapat berkata-kata dengan kau. Nabi apa lagi? Nabi Daud dapat lunaknya suara sehingga boleh melenturkan besi. Nabi apa lagi?
Semua Nabi-Nabi lah ada kelebihan masing-masing. Jadi Nabi cerita setiap seorang dapat ni, dapat ni, dapat ni, dapat ni. Sampai kat nama Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad kata Nabi Ibrahim dapat menjadi kekasih engkau. Sebab kalau sebelum Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim lah paling tinggi sekali dalam banyak-banyak Nabi. Kemudian habislah Nabi kata-kata begitu, Allah jawab. Allah kata, aku lebihkan engkau daripada semua sekali. Daripada semua Nabi. Daripada dalil inilah maka ulama menetapkan bahawa baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malam ni inilah tarikh lahir baginda Nabi. Allah menetapkan bahawa ulama menetapkan bahawa Nabi kita Nabi Muhammad ni Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu sekalian Nabi dan juga sekalian Rasul. Maknanya kumpul habis semua Nabi-Nabi lah, daripada start Nabi Adam sampai Nabi yang akhir sekali. Tak ada Nabi dah. Ketua dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semua kelebihan yang ada pada semua Nabi-Nabi yang lain ada terkumpul pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca dalam syarah Syama'il Muhammadiyah. Ada di sana dinukilkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu an. Katanya kalaulah Nabi Yusuf alaihissalam itu orang kagum melihat kecantikan wajahnya sehingga dipotong-potong jarinya. Andai katalah mereka yang hidup di zaman itu melihat akan wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nescayalah bukan hanya jarinya yang dipotong, malah hatinya akan dihiris-hiris. Makna kata lebih. Nampak? Lebih lagi hebat. Wajah Nabi ni bercahaya. Sehingga satu hari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha sedang menjahit pakaian Nabi yang sedikit terkoyak. Itulah jubah Nabi. Nabi tak beli jubah baru. Koyak tampal, koyak tampal. Kita berapa kali baru jubah. Bila tengah jahit, jarum tu jatuh. Bukan macam zaman kita lampu lambak gini. Mati satu lampu, ada lampu lain lagi. Zaman tu pakai pelita gitu, api gitu je. Jadi terpadam lampu. Pelita terpadam. Gelap. Bila gelap, jatuh pula jarum tu. Sayyidatina Aisyah cari tak jumpa. Dah gelap. Nabi sua muka dia. Nabi sua muka gini, jadi terang. Sampai Aisyah jumpa mana jarum tu. Allahu Akbar. Bercahaya wajah Nabi. Ada? Kita ada cahaya. Kan? Begini lah muka kita pun. Tu hebat baginda Nabi SAW. Nabi tak ada bayang-bayang. Nabi tak ada bayang-bayang. Allah buat Nabi ni tak ada bayang-bayang. Kata ulama, kerana cahaya dengan cahaya mana boleh bayang-bayang. Cahaya Nabi lagi bersinar daripada cahaya matahari itu sendiri. Maknanya tak ada bayang-bayang. Dan Nabi tidak pernah dihinggap lalat. Kita tak payah kata baru lepas keluar bilik air, baru lepas mandi keluar dah. Kena dah lalat hinggap. Nabi lalat tak pernah hinggap. Mulianya batang tubuh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemuliaan Nabi itu, orang kata manakan tumpahnya kuah kalau tak ke nasi. Jadi manakan perginya kemuliaan Nabi itu kalau taklah kepada keturunannya Nabi. Turunlah kepada anak cucu cicit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dipanggil sebagai Ahlul Bait. Jadi kalaulah ada di kawasan kita Pulau Pinang, dengar ada orang buat majlis selawat dihadiri oleh habaib. Makna habaib ni jamak bagi habib. Kalau seorang habib, kalau banyak-banyak habib, habaib. Kalau dengar sana ada habib datang, tak kira lah daripada luar negara ke mana ke, kalau kita kat Malaysia ni beruntung. Ada Habib Ali Zainal Abidin duduk dekat Malaysia ni, duduk kat Kuala Lumpur.
Nah, ada kalau luar daripada luar negara Yaman tu, Habib Umar Al-Hafiz. Dengan kata tiba-tiba kita dengar dapat poster Habib datang. Turunlah. Kan? Kalau tak ada apa-apa kerja yang mustahak, turunlah. Pergilah lihat wajah para habaib ni. Kerana pada wajah tu pasti ada wajah Rasulullah di dalamnya. Kerana tu keturunan Nabi. Macam kita kak, muka kita mesti ada iras-iras muka ayah kita. Betul tak? Muka ayah kita ada iras-iras muka tok kita. Maknanya sampailah akhirnya pada tok moyang kita keturunan dulu. Ni cicit Nabi. Jadi walaupun tak sebiji, mesti ada kena sikit pun. Tang kulit ke, tang hidung ke, tang mata ke, mesti ada kena sikit pada wajah baginda Nabi SAW. Dan kita nak tengok wajah Nabi tak dapat dah. Jadi kita tengoklah wajah anak keturunan Rasulullah SAW. Orang kalau kasih ni, Allah sanggup buat apa saja. Tu nama kasih, tu nama cinta, tu nama sayang. Itulah terbukti kasih. Kasih bukan dengan cakap kok mulut saja. Saya sayang Rasulullah. Bukti sayang tu sanggup buat apa saja untuk Rasulullah. Tu baru sayang. Baik. Jadi nak cerita sini ahli keluarga Nabi. Persoalannya, siapakah yang termasuk di dalam ahli keluarga Nabi? Yang nak dikiranya macam mana? Boleh nak kata orang ni ahli keluarga Nabi ke tak ke, macam mana ke? Apa syarat-syarat dia? Baik. Ahli keluarga Nabi, syarat dia mesti ada dua perkara. Yang pertama, anak keturunan Bani Hashim. Bani Hashim ni makna keturunan Nabi lah. Darah yang mengalir di dalam badannya tu darah keturunan Hashim. Sama ada Nabi ke bawah, anak Nabi, cucu Nabi, cicit Nabi sampai ke bawah, ataupun ke atas, ayah Nabi, kan? Ataupun ke tepi, kan? Ke tepi tu maknanya yang kena mengenalah, saudara, sepupu, sepapat dan sebagainya. Yang ada darah keturunan Bani Hashim, itu disebut sebagai syarat yang pertama. Tapi belum confirm lagi jadi ahlul bait, belum confirm lagi jadi ahli keluarga Nabi, kan? Baru jadi syarat yang pertama sahaja. Syarat yang kedua, mestilah dia beriman kepada Allah dan juga Rasulullah sampai ke akhir hayatnya. Hayatnya sini, hayatnya dia tu, bukan hayat Nabi, hayat dia. Jangan bila Nabi dah tak ada, dia keluar Islam. Tak jadi. Dia tu sampai habis, sampai ke mati, dia ikut Allah, ikut Rasulullah. Barulah ada dua syarat ni, barulah orang tu dilayak dipanggil sebagai ahlul bait, ahli keluarga Nabi. Ahli keluarga Nabi SAW. Jadi dalam persoalan ni, permasalahan yang timbul, contoh Abdul Uzza. Kenal Abdul Uzza? Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Siapa dia Abdul Uzza bin Abdul Muttalib? Yakni pakcik Nabi. Nama manja dia Abu Lahab. Aduh. Dengar nama manja kenal terus lah. Abu Lahab tu bukan orang lain. Abu Lahab tu pakcik Nabi. Abu Jahal tak? Abu Jahal bukan. Abu Lahab. Abu Lahab ni pakcik Nabi. Jadi kalau ikut darah yang mengalir dalam badan Abu Lahab, darah Bani Hashim lah. Kalau ikut tu syarat pertama dia kena dah. Tapi dia tak lepas syarat nombor dua. Syarat nombor dua apa? Beriman pada Allah dan beriman pada Rasulullah. Dia tak beriman pada Allah dan Rasulullah, maka dia tidak diletakkan di dalam ahlul bait. Walaupun darah yang mengalir dalam badannya, dan itu darah Nabi. Kalau ikut genetik dia itulah. Kalau ikut sains dia. Tapi tak dikira sebagai ahlul bait. Sebab tak sah iman. Jadi samalah juga dengan zaman sekarang. Tu zaman dulu, zaman sekarang sama tak? Kalau nama dia Said, nama dia Syarifah, tapi ingkar perintah Allah, ingkar perintah Nabi, tak ikut Allah, tak ikut Rasulullah, maka juga tak dikira sebagai ahlul bait. Lawan Allah, lawan Rasulullah. Nama Said tapi lawan Allah, lawan Rasulullah, malah menegakkan maksiat, merendahkan agama Allah, melawan pula agama Allah, menghina Nabi dan sebagainya. Walau nama Said sekalipun, walau nama Syarifah sekalipun, tapi tidak dikira sebagai ahlul bait, maka ditarik kemuliaannya daripada wajahnya, daripada dirinya tu. Tak jadi. Tak ada kemuliaan langsung.
Tapi kalau dia ni orangnya bagus, orang yang baik, orang yang beriman, ikut Allah dan Rasul, walaupun mungkin tidak alim, tetapi dia adalah anak keturunan Nabi, maka kita wajib hormat dia. Ada satu orang dulu di Terengganu, nama apa tu? Tok apa? Siapa ingat? Tok Ali tu di Terengganu. Tok, ada anak pernah cerita pasal disengitkan serban. Bukan Tok Nali, Tok Nali Kelantan, ni Terengganu. Bukan. Lagi atas, dia lama lagi. Apa nama? Tak ingat, tak datang pula nama dia. Dia ada seorang dulu tu, ada dia wali, nanti kalau ingat lain kali kita cerita lain nama dia. Nak cerita dia tu. Dia ni dia memang anak dia kalau ikut salah silah keturunan nasab dia memang sampai kepada Nabi. Dan dia ada duduk di Terengganu satu ketika dulu. Dia seorang wali Allah, seorang ulama. Tapi masa dia kecil-kecil, Tok Kupaloh, alhamdulillah. Tok Kupaloh. Nama betul tak ingat. Tapi orang panggil dia Tok Kupaloh. Tok Kupaloh ni dia anak keturunan Nabi. Jadi dia ni masa kecil, dia mengaji dengan guru dia lah, tok guru dia. Hormatnya ulama dengan anak keturunan Rasulullah, tok guru dia duduk bawah, Tok Kupaloh duduk atas. Tok Kupaloh masa tu budak lagi, mengaji dengan guru dia. Guru duduk bawah, dia duduk atas. Jadi dia kata, kenapa guru duduk bawah? Dia kata, satu makam aku guru, kamu murid. Satu lagi makam, kamu ni anak keturunan Rasulullah, sedang aku orang biasa. Kamu lebih mulia daripada aku, walaupun mungkin aku lebih alim daripadamu. Tu. Lah kali dia pun duduk sama dengan guru dia. Turun. Dia pun segan bila tok guru dia duduk bawah. Nak ceritanya menghormati ahlul bait, menghormati ahli keluarga baginda Nabi SAW. Tu. Sebab kemuliaannya, memang kemuliaan yang tinggi. Ni macam kita sebut, kita baca ni, wa ala alihi, dan atas ahli keluarga baginda Nabi. Ahli kerabat lain tak kira, kerabat raja tak ada apa sangat. Orang je lah terkejar-kejar, tapi tak ada apa sangat kemuliaan. Yang kemuliaan ialah ahli kerabat Nabi, ahli keluarga Rasulullah SAW. Dia punya susun tu pecah banyak. Sebab tu kalau kita tengok nama-nama syekh ni atau nama-nama habib ni, dia cuba tengok nama belakang dia. Dia kalau yang Yahanana tu, Yahanana yang nyanyi tu, itu Habib Syekh As-Sagaf. Belakang dia tu As-Sagaf. As-Sagaf tu dia punya keturunan. Semua yang lahir daripada keturunan tu akan dapat belakang nama As-Sagaf, 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 As-Sagaf macam tu. Dia ada yang Al-Kaf, ada macam-macam lah. Al-Jufri, Habib Ali Al-Jufri. Kalau yang mana keturunan dia semua Al-Jufri, 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 Al-Jufri. Tu. Al tu maknanya dia punya susun daripada pecahan anak keturunan Rasulullah. Dia ada pendaftar dia tu. Ada majlis dia. Siapa yang nak mengaku ni dia kena daftar situ. Baru boleh dapat gelaran tu. Dia orang ada catik. Bukan main sebut-sebut, ngaku-ngaku tak boleh. Siapa dia bukan anak keturunan Nabi, dia mengaku anak keturunan Nabi, berdosa. Malah ada pendapat ulama kata boleh dipukul akan dia. Sebab apa? Sebab dia mendusta atas nama Nabi. Dalam hadis Nabi kata, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang bohong atas namaku, maka tempat duduknya dalam api neraka. Jadi tak payahlah kita ngaku-ngaku. Kalau betul tak apalah, kan? Kita orang biasa tak apa dah. Tak best lah ustaz jadi orang biasa. Dah, bukan mesti. Walaupun kita jadi orang biasa, bukannya anak keturunan Nabi, tapi ikut Nabi. Nabi sayang dah kita. Daripada jadi anak keturunan Nabi tapi tak ikut Nabi, buat apa? Jadi itu bukan masalah. Cuma itu satu bentuk kelebihan saja, tapi tak ada masalah. Anak keturunan Nabi pun kalau ada dosa, boleh juga masuk neraka. Tak ada masalah. Kita bukan anak keturunan Nabi, kita banyak pahala, buat amal elok-elok, taubat sungguh-sungguh sampai habis, tak ada dosa dah. Mati dalam keadaan yang baik, insya-Allah boleh masuk syurga. Tak ada masalah bab tu. Baik. Seterusnya wa ashabihi. Ashabih. Asal katanya sahabah. Sahabatlah. Siapa dia sahabat ni?
Syarat nak dikira sebagai sahabat pula, dia ada 3 syarat. Ada 3 syarat untuk nak mengesahkan orang ni jadi sahabat Nabi atau tak jadi sahabat Nabi. Nak boleh ngaku-ngaku sahabat, kena tengok 3 syarat ni. Syarat yang pertama, dia mesti hidup di zaman Nabi. Maksud hidup zaman Nabi, waktu tu Nabi hidup. Dan Nabi hidup tu pula masa Nabi dilantik jadi Nabi. Maknanya Nabi lantik jadi Nabi umur berapa? Umur berapa Nabi dilantik jadi Nabi? Tahu dah? 40. Takkan tak tahu. Buat cerai tak tahu. 40 umur Nabi dilantik jadi Nabi. Lepas tu orang tanya, umur 40 Nabi dilantik jadi Nabi, dah lantik jadi Rasul umur apa? Betul dah 40. Dia Rasul 40 juga. Lepas dia lantik jadi Nabi, terus diangkat jadi Rasul. Tu hebat Nabi kita, Nabi Muhammad. Jadi umur 40. Bawah 40 tu, kalau ada waktu tu dia hidup, kemudian dia mati belum sempat Nabi lantik jadi Nabi, tu tak masuk dalam sahabat. Syarat nak kata sahabat, dia mesti hidup zaman Nabi. Masuk zaman Nabi tu setelah Nabi dilantik jadi Nabi sampai Nabi wafat. Dalam period tu lah, dalam tempoh tu. Maknanya 40 sampailah kepada 63. 23 tahun tempoh Al-Quran diturunkan. Tu. Jadi dalam tempoh tu dia hidup zaman tu. Itu syarat pertama. Syarat yang kedua, iaitu dia mestilah pernah bersama dengan Nabi. Maksud bersama Nabi ni tak kira dalam apa juga keadaan. Contoh Nabi buat majlis, dia duduk kat depan Nabi, mengaji dengan Nabi ke, ada dalam majlis tu ke, atau Nabi pergi berperang, dia sekali ada dalam tentera yang berperang tu. Itu dikira bersama Nabi. Kalau tak masuk dalam bersama Nabi ni, khilaf ulama. Satu pandangan mengatakan tak termasuk dalam sahabat. Contohnya Wais Al-Qarni. Wais Al-Qarni ni dia duduk di Yaman, Nabi duduk di Madinah. Jadi Nabi hantar utusan-utusan orang Islam, wakil-wakil daripada Islam, pergi ke negara-negara yang berdekatan dengan Mekah dan Madinah. Jadi adalah sahabat Nabi yang sampai ke Yaman, kemudian membawalah ajaran Islam kat sana. Ceritalah tentang siapa dia Rasulullah. Itu sahabat cerita. Bila sahabat cerita, Uwais ni dia dengar, terus jatuh cinta dengan Rasulullah. Padahal tak tengok wajah lagi. Dia tak pernah tengok wajah Rasulullah. Tapi bila dia dengar berita tentang Rasulullah sampai ke Yaman, dia terus beriman pada Allah dan beriman pada Rasulullah. Dan malah terlampau kasih, cintanya terlampau sangat pada baginda Nabi SAW. Jadi dia nak sangat pergi bertemu Nabi di Madinah. Jauh, dia orang susah, orang miskin. Mak dia pula sakit. Satu hari hati ni terlampau, orang cakap terlampau rindu sangat, tak sabar sangat nak, orang cakap nak sangat macam tu. Jadi akhirnya dia bincang dengan mak dia. Mak, boleh tak saya nak pergi jumpa Rasulullah, nak pergi tengok Rasulullah. Dapat tengok sekali, sekejap pun jadilah. Sebab hati ni terlampau kasih, terlampau rindu. Tak menahan, tak boleh nak tertahan lagi dah hati ni. Jadi kata mak dia, mak ni sakit. Bolehlah kalau hang nak pi, tapi jangan pi lama-lama. Sat dah lah, mak sakit ni. Siapa nak jaga mak? Dia pun tak ada orang lain, keluarga dia dengan mak dia je. Keluarga pula susah, orang miskin susah. Jadi tak apalah. Dia pun pergi. Dia tumpang-tumpang orang jalan kaki gitu jauh. Cuba cek kat Google Map. Daripada Yaman sampai Madinah 1000 lebih kilometer. Jauh. Bayangkan macam mana Uwais berjalan nak jumpa dengan Rasulullah. Kita habaib datang pala batas, tak datang dah walaupun kita duduk di bayan lepas. Padahal dalam negeri dah. Patut kalau Habib datang Kuala Lumpur pun kita wajib turun. Walaupun kita bukan duduk Kuala Lumpur, kita duduk Penang. Sebab apa? Kasih, sebab sayang. Ni Uwais jauh beribu kilometer sanggup turun nak tengok wajah Rasulullah, nak tengok Rasulullah. Akhirnya pergi sampai kebetulan Nabi tak ada kat rumah. Nabi pergi berperang dengan sahabat-sahabat yang ada anak Nabi. Bila bagi salam,
Anak Nabi Siti Fatimah terlupa nak tanya nama. Dia kata ayah tak ada gini lah. Nah, kata Uwais tak apalah, aku tunggulah Sa'ad. Aku tunggu Sa'ad. Tunggu Nabi tak sampai. Jadi hati risau mak pula di Yaman. Mak sakit ni. Jadi fikir kata tak apalah. Cakap dengan anak Nabi, cakap tak apalah, salam lah ke Nabi. Tak dapat, tak dan lah nak tunggu sebab mak saya sakit di Yaman, saya kena balik sekarang. Dia pun balik. Dan dia balik tu, Nabi pun balik. Nabi sampai kat rumah. Tapi Allah buat Fatimah ni terlupa nak cerita kat Nabi. Tapi Nabi sendiri yang tanya dulu. Nabi tanya, tadi ada tak orang datang cari aku? Kata Fatimah, ada. Ada tadi ada seorang lelaki. Allah lupa tanya nama dia. Tak ingatlah nama dia apa. Sebab lupa nak tanya. Nabi pun senyum. Nabi kata tak payah tanya. Aku tahu dah. Nama dia Uwais Al-Qarni. Allahu Akbar. Dia tak jumpa Nabi. Nabi pun tak jumpa dia. Tapi Nabi tahu nama dia. Malaikat Jibril bagi tahu. Nama dia Uwais Al-Qarni, kata Nabi. Dia ni, walaupun di dunia ni orang tak kenal dia. Sebab dia bukan orang kenamaan. Bukan orang terkenal ke apa, tak ada. Dia orang tak kenal. Dia orang susah, orang miskin. Kena pula penyakit sopak. Orang tak nak kawan dengan dia sebab zaman dulu penyakit sopak ni penyakit berjangkit. Sebab tu kita baca doa jauh wabak corona ni ada sebut. Kan? Wal junun wal baras tu. Jadi ada dalam doa tu ada sebut sopak. Sebab itulah penyakit zaman dulu-dulu yang bahaya. Boleh kata macam corona zaman dululah. Makna bahaya. Jadi orang tak nak kawan dengan dia. Dia duduk seorang-seorang dia. Jadi dia orang tak kenal. Kata Nabi, walaupun makhluk dunia tak mengenali dia, tapi seluruh makhluk langit kenal dia, kata Nabi. Allahu Akbar. Nabi kata seluruh makhluk di langit, yakni makhluk langit tu maksudnya para malaikat Allah. Langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 lapis langit. Semua malaikat kat langit kenal Uwais Al-Qarni. Dia sangat popular. Namanya selalu disebut-sebut oleh malaikat di langit. Nak kena ketaatan. Kerana dalam riwayat cerita Uwais ni perangai dia tak suka menunjuk-nunjuk. Dia tak banyak cakap, dia cakap bila perlu sahaja. Dia banyak berzikir, banyak baca ayat-ayat Quran, dia suka menyendiri. Dia buat perkara-perkara ibadat dia. Tu Uwais Al-Qarni. Dia tak kejar populariti, dia bukan nak orang kenal dia. Kan? Dia cukup memadai Allah dan Rasul kenal dia, cukup membahagikan diri dia. Kita tak puas. Kalau orang tak kenal lagi tu tak puas. Tu bahagian kita. Lepas tu kita ni payah. Sebab kita mencari kemasyhuran makhluk, bukan kemasyhuran Allah. Tak jadi macam Uwais Al-Qarni. Kita apa? Kita Uwais ni nama tempat apa? Uwais Al-Binjayi. Itu kita. Nampak? Kita tak boleh pergi kita. Nak cari popular lah, apalah. Tak payah kata orang awam. Ustaz terkejar populariti. Ni masalah. Kalau dia naik sendiri popular tu bukan sebab dia buat-buat, tu tak apa. Nak buat macam mana Allah popularkan dia. Tak ni, dia popularkan diri dia. Ni masalah. Nak? Uwais tak. Gitu. Jadi, jadi baliklah Uwais. Nabi kata, Nabi kenal dia. Kemudian Nabi kata, kalau kamu nak tahu macam mana dia ni ada satu tumpukan putih di belakang tengkuk dia. Kat atas tengkuk ni, belakang ni ada tumpuk putih bulat. Kat belakang ni, kata Nabi. Kemudian Nabi pernah pesan kepada Saidina Ali dengan Saidina Umar, nanti setelah aku dah wafat, kata Nabi, akan datang saudagar, peniaga-peniaga daripada belah Yaman. Salah seorangnya ada orang bernama Uwais Al-Qarni. Maka kamu mintalah pada dia doa. Kerana doanya mustajab. Allah tak ada hijab langsung. Dia minta apa saja Allah makbul. Sebab dia ni terlampau rapat dengan Allah. Jadi kata nak pesan Nabi kepada Saidina Umar dengan Saidina Ali, minta kat dia doa. Sehinggalah peristiwa yang sebenar tu berlaku. Nabi dah tak ada, Nabi dah wafat. Waktu tu Saidina Umar jadi khalifah. Jadi Saidina Ali teringat kisah ni dan bagi tahu kepada Saidina Umar. Akhirnya memang nampak ada saudagar ataupun peniaga daripada Yaman datang. Bila datang, mereka carilah siapa Uwais Al-Qarni.
Tanya, siapa di antara kamu yang bernama Uwais Al-Qarni? Kata, tak ada. Tapi ada seorang budak dia ikut kami. Dia senyap, tak banyak cakap. Dia duduk kat belakang ni, kat bawah sana, bawah pokok. Duduk seorang-seorang dia. Mungkin dia kot, cuba pergi tanya dia. Kan? Nabi pesan dah kat Saidina Umar dengan Saidina Ali, cara nak kenal dia, tengok belakang tengkuknya ada tompokan putih. Tu cara nak kenal dia. Jadi mereka berdua ni pun pergilah dekat pemuda yang duduk di bawah pokok tu. Saidina Umar mulakan pertanyaan, Assalamualaikum ya akhi. Salam. Man anta? Tanya Saidina Umar, siapa kamu? Laki ni pun kata Abdullah. Dia berseluruh. Abdullah tu maksudnya hamba Allah. Saidina Umar dengan Saidina Ali pun ketawa kecil. Dia kata, wa nahnu Abdullah aidan. Kami pun hamba Allah juga. Nak tanya ni, tahu dah hamba Allah tak? Nama siapa nama? Kata pemuda ni, nama ana Uwais Al-Qarni. Kan? Jadi Saidina Ali pun minta izin, boleh tak aku nak melihat di belakang tengkukmu? Dia selakkan jubah kawan tu, tengok-tengok ada tompok putih. Benarlah. Maka kata Saidina Umar dengan Saidina Ali, kami dapat pesanan daripada Rasulullah suruh minta doa daripada kamu ni. Jadi kata Uwais, kalau bukanlah Rasulullah yang suruh, nescaya aku tak buat. Sebab apa? Sebab kamu yang minta ni adalah sahabat Nabi, sedangkan aku siapa? Kamu berdua ni selalu duduk dengan Nabi, tengok wajah Nabi, perang dengan Nabi, makan dengan Nabi. Tiba-tiba kamu minta doa kat aku. Patut aku minta doa kat kamu. Tapi sebab Nabi yang pesan, aku buatlah, dia kata. Dia pun doa. Nak menangis Saidina Umar dengan Saidina Ali. Kenapa sejarah cerita tentang tompokan putih di belakang tengkuk ni? Uwais Al-Qarni ni, dia kena penyakit sopak. Muka dia bertompok-tompok. Daripada kepala sampai kaki, tompok-tompok. Banyak tompok dia. Sehingga kan takdir kata, bukanlah kita memburukkan, tapi orang kata nampak tak cantik lah. Jadi orang pun tak nak kawan dengan dia. Dalam penyakit pula boleh berjangkit. Nak tompok-tompok. Satu hari dia pergi ke Mekah, nak pergi buat kerja haji atau umrah. Dia nak pergi sana. Jadi dia duit tak ada. Dia nak bawa mak dia. Tapi dia bijak. Macam mana dia buat? Dia beli lembu. Tapi dia beli lembu tu lembu budak lagi, lembu kecil, anak lembu, kecil lagi. Jadi anak lembu taklah mahal sangat. Daripada duit hasil yang dia ada, dia beli lembu kecil ni, dia bela. Dia buat macam mana? Kandang dia, rumah lembu tu dekat atas bukit. Bila nak bawa pergi makan lembu, dia dukung lembu tu turun bawah. Kemudian dia bagi lembu tu makan rumput. Bila lembu tu dah habis makan rumput, dia tak bagi lembu tu jalan. Dia dukung lembu tu panjat naik atas bukit, pergi simpan lembu kat dalam kandang. Begitulah kerja dia hari-hari. Sehinggalah 6 bulan. 6 bulan lembu dia dah jadi besar, gemuk. Sebab apa? Sebab lembu dia tak berjalan langsung. Bila tak berjalan langsung, tak pakai tenaga. Tapi makan banyak. Bila makan banyak, cepat badan naik. Bila dah terlampau gemuk gitu, dia pun jual lembu dia. Jual kira timbang, dapat banyak lah hasil daripada lembu berat, timbang banyak. Jadi dapat hasil banyak duit. Daripada duit hasil itulah, dia bawa mak dia pergi ke Mekah, pergi buat kerja haji. Dia dukung mak dia daripada Yaman sampai ke Mekah. Tawaf Kaabah pun dia dukung mak dia. Orang tanya, larat dia dukung mak dia, dah lembu dia dukung, takkan mak tak boleh dukung? Lembu lagi berat pada mak dia. Lembu dia boleh dukung, mak dia lagi lah dia dukung. Dilek gitu je pusing. Siap dengan bawa bekalan makanan, air siap. Bila dah habis buat kerja apa semua, duduk depan Multazam. Multazam ni antara Hajarul Aswad dengan pintu Kaabah. Kalau siapa dapat pergi sana, duduk depan tu doa. Itu kawasan dipanggil mustajab doa. Kawasan yang insya-Allah Allah tak hijabkan sebarang doa kita, insya-Allah. Duduk depan. Jadi dia dengan mak dia duduk depan tu. Lepas tu minta lah. Habis-habis doa, mak dia tanya, Uwais, kamu minta apa pada Allah? Uwais kata, aku minta mak masuk syurga. Mak dia tanya, kenapa kamu tak minta kamu masuk syurga? Kan Nabi kata dah, dalam syurga boleh minta apa saja. Mak masuklah dulu dalam syurga, lepas tu mak minta saya masuk. Bijak gak dia Uwais.
Nampak? Dia nak mak dia masuk dulu sebab dia tahu mak dia berkorban banyak. Kalau kita nak masuk dulu. Orang lain tak pergi lah. Tak, tapi dia ingat mak dia. Nah, dia kata mak masuk dulu, nanti dalam sana kan Nabi kata boleh minta apa saja. Mak mintalah saya masuk. Lepas tu mak dia tanya, kamu doa tak ni sopak kamu ni? Nah, kamu minta tak kat Allah supaya Allah sembuhkan penyakit sopak kamu ni? Dia kata tak payahlah mak. Nak sopak ni Allah bagi kat saya. Kan? Tak boleh mak dia kata. Sebab sopak kamu ni lah orang tak nak kawan dengan kamu. Nah, orang tak nak dekat dengan kamu lah, orang nak jauh dengan kamu lah. Nak kamu minta supaya Allah sembuh, Allah buang sopak ni. Kata tak payahlah mak, sopak ni Allah bagi kat saya. Itu Allah, kurniaan Allah kat saya. Biarlah orang tak suka saya, tapi Allah sayang saya. Nah, sebab tu Allah bagi kat saya. Istimewa. Dia rasa sopak tu bukan satu benda yang susah, tapi dia rasa sopak tu satu istimewa Allah bagi kat dia. Sebab tu semua orang kena penyakit, tapi tak sama pandangan setiap orang. Ada orang pandang penyakit yang dia dapat tadi menyusahkan diri dia. Tapi ada orang pandang penyakit yang dia dapat tu adalah kurniaan anugerah daripada Allah. Itu tak sama. Sebab hati lain-lain. Tak? Jadi kata Wais tak payahlah. Mak dia kata kalau hang tak nak doa, hang jadi anak derhaka. Dengar anak derhaka takut dia. Dia kata okey, baik. Saya doa. Dia pun doa, ya Allah, hilangkanlah penyakit sopak yang ada pada aku ni, melainkan tinggalkan sedikit. Ayat tu ditambah. Di hujung tu dia kata jangan buang semua, tinggalkan sikit. Maka bila Allah makbul, Allah hilangkan semua sopak dia, melainkan Allah tinggalkan satu saja tompok di belakang ni. Itu sejarah tompok putih belakang Tengku Uwais Al-Qarni yang Nabi kata. Nah, kerana dia sayang juga sopak yang Allah bagi kat dia minta Allah sembuhkan, tapi tinggal satu, tinggal sikit. Sebab dia nampak juga sopak bukan sebab sopak penyakit, tapi sopak itu kurniaan Allah. Tu hebat. Ni kata sebab tu dia terkenal di langit. Kita boleh tiba-tiba tengok cek swab test positif corona. Macam nampak? Nak doa. Boleh doa, ya Allah hilangkanlah corona, tapi tinggalkan sikit je. Boleh. Tak dah kita. Tu. Ada orang tak dia tak macam tu. Dia tahu pandangan hati dia tu. Tu kata kurniaan Allah lain, tak sama. Jadi itulah Uwais. Jadi Uwais ni setengah pandangan ulama mengatakan dia tak termasuk dalam sahabat. Sebab apa? Sebab dia tak pernah bertemu dengan Nabi. Walaupun dia syarat pertama dia lepas. Dia hidup zaman Nabi, tapi dia tak pernah bersama dengan Nabi. Sebab dia duduk jauh. Kan? Tapi ada setengah pandangan ulama meletakkan Uwais sebagai sahabat kerana Nabi kenal dia. Sebab dia nak orang yang terkenal di langit. Meletakkan sanjungannya yang tinggi. Itulah kisah Uwais Al-Qarni. Moga-moga jadi teladan pada kita, boleh mencontohi dia. Baik. Syarat yang ketiga nak dikira sebagai sahabat, tadi sama juga macam syarat Ahlul Bait tadi. Mestilah dia beriman dengan Allah dan Rasul sampai ke akhir hayatnya. Barulah bila ada tiga-tiga ni, baru layak orang tu dipanggil sahabat Nabi. Jadi sahabat Nabi ni tak kira umur, baik kecil baik tua, tapi syarat mesti baligh. Kalau belum baligh tak masuk lagi. Tu. Jadi kalau contoh katalah kita tidur-tidur mimpi Nabi, adakah pagi esoknya kita jadi sahabat Nabi? Tak. Jangan ngaku aku jadi sahabat dah, malam tadi mimpi Nabi. Tak. Sebab apa tak? Sebab syarat pertama kita tak kena, iaitu hidup di zaman Nabi. Sekarang bukan zaman Nabi. Walaupun takdir kita dapat bertemu Nabi dalam mimpi, tapi zaman ni bukan zaman Nabi, maka tak masuk dalam syarat pertama. Tak payah kata mimpi. Dalam istilah tasawuf, wali-wali Allah, ahli sufi, dia ada sebut satu perkataan namanya yaqadha ataupun yaqaza. Yaqaza ni maknanya bertemu Nabi bukan dalam mimpi, dalam jaga. Jaga betul-betul macam ni, jumpa Nabi. Tak ada yang mustahil bagi Allah kalau Allah nak buat. Kalau geng Wahabi, dia tolak benda ni. Kalau Wahabi dengar saya cakap ni, dia kata merepek ni ustaz merepek ni.
Nah, tapi benda ni ada disebut oleh ulama-ulama sufi dan pernah berlaku pada beberapa orang, ulama-ulama terdahulu, antara Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Kan, Allah izin atas dia bertemu Nabi, bukan mimpi, jaga. Dalam jaga macam ni, bertemu Nabi. Padahal Nabi tak ada dah, Nabi wafat dah. Allah boleh buat. Allah boleh hantar roh, kan? Tak ada masalah bagi Allah. Allah tak ada apa yang susah bagi ni. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Dah apa masalah? Jadi itu. Jadi kalau dia jumpa Nabi dalam keadaan jaga pun, tapi di zaman sekarang, maka tak dikira sahabat. Sebab bukan zaman Nabi sekarang ni. Syahadat pertama tu tak kena. Jadi itulah dia. Apa nama yang disebut sebagai, nak dikira sebagai sahabat Nabi atau tak sahabat Nabi. Kita tadi ahli keluarga Nabi pun bukan, sahabat Nabi pun bukan, tapi kita masih lagi ada satu peluang untuk kita join, nak jadi member, yakni ikhwan Nabi, ikhwani. Nabi kata ada satu golongan yang sangat mulia, kan? Sahabat tanya, siapa dia? Kan? Adakah malaikat-malaikat Allah? Nabi kata sudah tentulah malaikat tu mulia, sebab dia tentera-tentera Allah. Kan? Habis siapa lagi ya Rasulullah? Sahabat-sahabat pun teka sahabat kata, adakah Nabi-Nabi dan Rasul? Sudah tentulah Nabi-Nabi dan Rasul itu mulia, kerana Nabi-Nabi dan Rasul itu buat kerja untuk Allah. Hantar utusan apa semua ni tadi, kasih Allah. Kan? Lepas tu mereka kata, adakah kami ya Rasulullah sahabatmu? Nah, Nabi kata sudah tentulah kalian mulia, sebab kalian sahabat-sahabat aku. Kan? Duduk dengan aku. Sahabat bingung. Sahabat tanya, habis tu siapa lagi mulia? Nabi kata, ikhwani. Nak, saudara-saudaraku. Dalam bahasa Arab, ikhwan. Bahasa Melayu makna ikhwan tu saudara-saudaraku, kata Nabi. Siapa dia saudara-saudaraku? Kata Nabi, mereka yang lahir setelah kewafatanku, tapi mereka cinta dan kasih kepada aku, seolah-olah mereka pernah bersama aku. Kita ni tak pernah duduk dengan Nabi, tak pernah lihat wajah Nabi, tak pernah tengok, tak kiralah nak kata nak tengok barang Nabi pun, kalau ada kesempatan orang buat apa tu, pameran pedang Nabi apa semua, kalau tak dapat agak tengok Nabi, wajah Nabi tak pernah, duduk dengan Nabi tak pernah, dengar suara Nabi pun tak pernah. Tiba-tiba kita mencintai Nabi macam sahabat-sahabat cinta Nabi. Sahabat cinta Nabi tak pelik, sebab sahabat duduk dengan Nabi, tengok wajah Nabi. Tapi kita tak pernah tengok wajah Nabi, tiba-tiba sanggup mati untuk mempertahankan Nabi. Manakah lagi kehebatan kemuliaan dia? Itu kata, kan? Sayang Nabi ni terlebih sayang daripada yang lain, termasuk mak ayah sendiri. Dan yang kata mak ayah sendiri, diri sendiri pun kita nak lebih sayang pada Nabi daripada diri kita sendiri, sehingga kita sanggup menggadai nyawa demi kerana Rasulullah. Ini kita mengajak sama-sama untuk kita boikot produk Perancis, daripada France. Boikot terus Perancis ni. Sebenarnya tak payah kata Perancis, dari dulu lagi. Tak payah sibuklah nak cari produk orang kafir ni, orang putih apa semua ni. Mereka ni memang jahat pun. Perancis ni dia hina Nabi kita. Jadi kita kena buat sungguh-sungguh benda ni. Nak tunjukkan kekuatan Islam, syiar Islam, penyatuan Islam. Kita ni lagi nak dekat akhir zaman, lagi mereka akan tekan kita. Tapi saya peringatkan, kita kena faham, memang kita ditekan. Tapi sifat orang beriman ni, sifat para mujahid, pejuang agama Allah ni, dia macam spring. Macam spring. Memang ditekan, dia lembik, tekan. Jangan terlepas dia. Hang terlepas, spring ni akan melompat lebih tinggi daripada saiz dia sendiri. Begitu jugalah nak pejuang Islam memang tekan. Tak apa tekan. Nak membuatlah apa nak buat. Nak hina tak apa. Kalau ada arahan daripada pimpinan untuk menyatakan jihad, nescayalah kami anak-anak muda, pemuda-pemuda Islam akan dahulu melompat ke hadapan. Mati pun kami sanggup. Itu yang ditarbiah oleh tok guru kami di pondok. Kan? Mati pun sanggup
untuk Allah dan Rasul. Sebab apa? Tidak ada mati yang lebih mulia melainkan mati kerana agama. Dan nak mati kerana apa? Nah, mati confirm mati dah. Persoalannya mati untuk siapa? Mati kerana apa? Itu yang membezakan mati bagi setiap kita. Mati semua mati. Nah, tapi mati kerana apa tu yang membezakan antara kita setiap satu sama lain. Nah, tu dia. Baik. Jadi wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Kita habiskan teruslah. Jadi maknanya tadilah semua ahli keluarga Nabi dan sahabat-sahabat Nabi, mereka itulah kata Syekh ahli yang membenarkan titah penghulunya, yang membenarkan apa yang dibawa datang oleh Rasulullah SAW dan menyempurna mereka itu akan dia. Bukan setakat membenarkan, malah menyambung kerja tugas-tugas Nabi, menyempurnakan agama ini di atas muka bumi ini sampailah akhirnya bumi ini akhirnya kiamat, akhirat. Inilah kerja yang paling mulia, iaitu kerja membawa agama, menegakkan agama. Walaupun kita tak kisah, kita jadi ahli biasa dah apa, walaupun tak ada jawatan pimpinan apa pun jadi ahli, tapi kita salah seorang penggerak kepada nak menegakkan agama Allah di atas muka bumi. Maka itulah kedudukan yang mulia. Daripada duduk saja, orang hina Islam pun dia tengok. Orang jadi buat apa dengan Islam? Macam dia ni macam bukan Islam. Kalau dia bukan Islam tak pelik. Dia Islam. Orang hina agama buat tak tahu. Nah, macam orang hina bapak dia tak terasa apa. Padahal yang kena hina bapak dia, kalau bapak orang lain tak pelik lah. Tu bapak dia sendiri. Dia tak kisah. Tu kata. Ini yang pelik manusia zaman hari ini. Sebab apa? Sebab hatinya bukan lagi nak berpaut, melekat dalam hatinya agama Allah, tapi hatinya berpaut pada duit. Kalau duit dia orang ambil, bergaduh sanggup. Tanah dia orang rampas, keluar parang. Nampak? Masuk penjara tak apa. Sebab harta dia orang ambil. Tapi kalau orang nak ambil agama dia, orang hina Nabi dia tak rasa apa-apa. Sebab hatinya tak meletakkan Allah dan Rasul dalam hati dia. Tuan-tuan, jangan jadi macam setengah negara-negara Arab. Negara Arab, kita ni faham, kalau ikut akal kita ni, negara Arab lah patutnya Islam dulu. Sebab kita ni bukan Arab. Mereka baca Quran kadang-kadang boleh faham terus sebab dia ayat Quran bahasa Arab. Kita nak kena baca ni, nak kena tengok terjemah. Tapi hari ni negara Arab pun akhirnya jauh daripada agama. Tengok viral, orang hantar viral dekat video kat WhatsApp. Budak-budak pelarian Afghanistan apa semua tu, pelarian masuk dekat kamp-kamp ni. Jadi dia ambil satu kertas, dia tulis nama Allah, Alif Lam Lam Ha. Dia tunjuk kat budak tu, budak-budak kecil, umur 7-8 tahun, 10 tahun gitu. Tunjuk kat budak. Dia kata, cuba baca. Budak tu pun dono satu kataan, bukan panjang, satu kataan tu je. Cuba baca. Tak boleh baca. Tak boleh baca budak tu. Lepas tu, orang yang tanya tu, dia kata, pernah tengok tak tulisan ni? Budak lelaki tu kata, pernah tengok. Selalu nampak ada di masjid-masjid, dia kata. Tapi macam mana nak sebut? Nak sebut saya tak tahulah, dia kata. Dia tak tahu. Itu Alif Lam Lam Ha, Allah. Sebut nama Allah pun dia tak tahu. Tu negara Arab, tuan-tuan. Kalau Arab ni maknanya ibarat kepala. Kalau kepala pun dah sengit, gerabak, kita yang bukan Arab lagi lah. Maka bersiap sedialah dengan zaman yang lebih mencabar. Maka tak peliklah. Zaman saya kecil-kecil dulu saya mengaji. Ustaz, saya pernah dengar ada satu orang ustaz ceramah, dia kata, nanti di akhir zaman akan tiba satu zaman, orang tak reti baca Fatihah, orang tak reti baca. Orang bila dia dengar kalimah la ilaha illallah, dia akan kata, saya pernah dengar, tapi tak tahu apa. Dia cuma pernah dengar je. Maka perkara yang kita kata tu akan berlaku tak lama lagi di zaman kita ni. Akan lepas-lepas ni. Lepas ni tak peliklah ada anak-anak muda dari kalangan tengok IC tulis Islam, nama Islam. Tapi bila tanya apa tu Islam, dia sendiri tak tahu. Yang dia tahu Islam tu sekadar agama. Sama macam Buddha, sama macam Yahudi, sama macam Kristian. Macam dia kata agama banyak, ikutlah nak pilih mana. Tapi dia tak faham sendiri. Islam tu apa dia? Apa tu rukun Islam? Apa tu rukun iman? Tak erti. Jumpa dah di Manong, Perak. Di Manong, tempat kami. Di Perak. Kawan saya buat bancian. Dia buat tanya soalan macam ni. Dia dah rakam, lepas tu dia bawa recorder. Dia tanya lah. Nak, bang, besar dah siap ada anak.
tengah buaikan anak dekat taman permainan. Besar panjang dah. Tanya dia, bang, rukun Islam ada berapa? Tak boleh jawab. Dia kata dulu zaman sekolah hafal lah, sekarang tak ingat dah, lama tinggal sekolah, dia kata. Lah, jadi mu hafal untuk sekolah je, bukan untuk agamamu. Habis tak tahu. Tanya berapa rukun Islam. Kita pun kata, tak apalah bang, abang teka-teka je lah berapa. 30 dia bantai. Kita dengar kelakar, inilah realiti di zaman kita hari ni. Sampai tak tahu rukun negara, tak apa, tak pelik mana. Ni rukun agama dia sendiri, dia tak tahu. Tu tak tanya rukun semayang lagi. Tak tanya perkara-perkara syarat sah semayang. Belum tanya yang soalan detail-detail. Kitab kita mengaji ni, Usul Tauhid, kitab Hidayatus Sibyan, kitab pondok, kitab nipih. Kitab tu kitab asas je. Kitab asas bagi setiap orang Islam. Maknanya setiap orang Islam, walaupun dia bukan ustaz ke, bukan tok guru ke, dia kena mahir kitab nipis tu. Maknanya semua yang ada dalam kitab ni dalam kepala dah. Sebab tu semua benda basic. Tapi bagilah kitab nipis-nipis gini kepada orang awam. Kadang-kadang tak boleh baca dah. Tak tahu dah nak reti macam mana nak baca. Nak ceritanya makin lama makin jauh, makin lama makin jauh, makin lama makin jauh. Tapi zaman makin moden, makin hebat, makin hebat. Telefon makin canggih, tapi agamanya makin jauh. Jadi bayangkanlah kehidupan kita pada masa-masa akan datang. Anak kita, cucu kita, cicit kita, keturunan kita. Kalau daripada sekarang kita tak jaga agama ni, habis. Sebab tu Allah pesan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kamu dan jaga ahli keluarga kamu. Jadi kita berhenti setakat ni dan kita akan sambung wa ba'du. Habis dah mukadimah. Akhirnya nak masuk dah bahagian isi. Wa ba'du. Nanti situ. Tandalah wa ba'du. Lagi bulan depan ulang lagi mukadimah. Nanti di wa ba'du. Si ulang tu je kan. Jadi insya-Allah jadi renungan kita bersamalah dalam kehidupan ni. Jadi janganlah kita seronok tu boleh, tapi janganlah seronok-seronok sangat sampai tak pedulikan hal-hal agama. Nak minat bola, minat lah bola. Tapi jangan sampai lupakan keadaan agama kita di zaman sekarang ni macam mana keadaan dia. Kan? Jangan langsung buat tak peduli. Hari ni enjoy tak reti apa dah. Agama pun buat tak kisah je. Kan? Baik, jadi cukup sekadar tu. Macam biasa di luar sana ada sikit produk perniagaan untuk menampung sekolah pondok dan juga tahfiz kami. Jadi pakat-pakatlah tuan-tuan. Niatlah membeli sambil menderma. InsyaAllah kami dalam perancangan buat satu program khas. Kami namakan dia Pera Pondok. Pelajar-pelajar tahfiz yang bakal habis 30 juzuk ni yang kami pegang. Kami tengok akhlak dia baik apa semua. Tak ramai, dalam 10 orang je kami target. Kami nak pegang dia selama 5 tahun. Straight dia mengaji kitab sebab kami target nak menghasilkan seorang pelapis ulama dalam tempoh 5 tahun tu. Paling muda umur dia 15 tahun. Jadi kalau target 5 tahun, 20 tahun. Jadi 20 tahun tu insya-Allah dah boleh ceramah dah, dah boleh kuliah dah. Kita target gitu. Jadi pakatlah tuan-tuan bantu kami dengan membeli sambil menderma ni lah, maka dapat kami meneruskan perjuangan kami menghasilkan sekolah ni supaya melahirkan pelapis-pelapis ulama pada masa-masa akan datang. Sebab kita ketandusan ulama. Ulama pula zaman ni tahun ni lagi paling banyak meninggal. Kita dah kekurangan ulama. Ulama-ulama yang sungguh-sungguh berjuang, nak berharaki sungguh-sungguh, bukan kerana harta dan sebagainya. Yang ni dah semakin kurang. Jadi kita nak lahirkan semula supaya terus ada ulama yang dapat bimbing umat pada masa-masa akan datang insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain.
Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malal salihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bi mautis syuhada wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.